Ya Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadati, sayyidati, Tuan-tuan dan puan-puanku sekalian, al-mustama'in, para pendengar, marra ukhra, sekali lagi yas'idni wa yasharrifni saya rasa bahagia dan dimuliakan an akuna ma'akum 'ala al-hawa. untuk bersama-sama ke udara bersama tuan-puan. كنت معكم في محرم والآن في رجب. Dulunya terakhir saya bersama tuan-puan waktu bulan Muharram, sekarang kita berada di bulan Rajab. فمرتين في السنة يكفي. Jadi 2 kali setahun okey lah tu, cukup lah. أو تبى تسوي ديسكاونت مرة واحدة معليش. Kena buat diskaun sekali setahun, okey tak? لا يمكن. إن شاء الله. فنبدأ أول حاجة. Kita bermula dengan perkara pertama. نشكر حجي دكتور نيك. Kami berterima kasih kepada Haji Dr. Nik والجماعة اللي قالوا دعوني إلى هذا اللقاء. dan pihak yang telah menjemput saya untuk pertemuan ini. وأرجو أن أوفق. Saya berharap saya beroleh taufik. أن ربي يكرمني ويقدم مادة Mudah-mudahan Rabbi memuliakan saya, dapat saya mempersembahkan satu material yang baik, مقبولة عن جميع المستمعين والمستمعات, yang dapat diterima, dicerna oleh seluruh para pendengar yang dihormati sekalian. وما يسبب أي إنكار. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak mendatangkan apa-apa لأن الله keingkaran. سبحانه وتعالى خاطبنا وقال Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada kita, وما أوتيتم من العلم إلا قليل. dan tiadalah kamu diberi ilmu melainkan sedikit sangat. فساداتي سيداتي, Maka tuan-tuan dan perempuan sekalian, كلنا عندنا من العلم قليل, semua kita ni ilmu yang kita ada sikit sangat. مقسوم لنا, Dah memang itu yang dibahagikan kepada kita. والزيادة تكون في الآداب والأدب, Tapi pertambahan ada di mana? Ada pada adab dan pada adab. والعمل Pada amalan, والطاعات. pada ketaatan. اللهم يا رب اكرمنا جميعا. Allahumma ya Rabbi, muliakan kami sekalian. أمر آخر, Satu lagi, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول Sayyidina Nabi SAW bersabda, الدعاء مخ العبادة. doa itu intipati ibadah. فلهذا السبب Sebab itu, أرجوكم saya mohon tuan-tuan, دائما sentiasalah لا تنسوا الدعوات, jangan lupa berdoa. لأن الدعاء Sebab doa ni فيها كل خير. padanya ada segala kebaikan. حتى يقولوا ساداتنا Sehingga para junjungan kami berkata, من وفق للدعاء barang siapa ditaufikkan Allah untuk berdoa, الله يكرمه بالاستجابة. artinya Allah akan muliakan dia dengan mustajab. اللهم آمين. Allahumma amin. فأقول اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاح, Maka saya berdoa sekarang, Allahumma jadikanlah awal hari kami ini kesalehan, وأوسطه نجاح, pertengahannya kejayaan, وآخره فلاح. dan hujungnya kemenangan. اللهم عافنا في أبداننا, Allahumma kau afiatkanlah kami pada badan kami, وعافنا في kau أرواحنا, afiatkan kami pada arwah kami, وأكرمنا يا رب برضاك, dan kau muliakan kami ya Rabbi dengan redamu. ونستجير ونعوذ من سخطك والنار. Bagi kami bermohon lindungan penjagaanmu daripada murka dan nerakamu. فأحب أبدأ Saya suka untuk bermula قصيدة dengan sebuah kasidah لساداتنا أهل المدينة karya junjungan kami Ahlul Madinah يعملها أستاذ رحمت, yang akan dipersembahkan oleh Ustaz Rahmat. لأنه هذه القصائد Kerana kasidah-kasidah ini تفتح القلوب. membuka hati. لأنه اليوم إن شاء الله نتكلم في الإسراء والمعراج, Sebab hari ini kita akan membicarakan Al-Isra wal Mi'raj, قلب إلى قلب, dari hati ke hati, ما هو عقل لعقل. bukan dari akal ke akal. تفضل. InsyaAllah. Tafadhal ya Ustaz. Alangkah bertuahnya kita, bahagia dan gembiranya, Sayyidina Nabi Muhammad bersama kita. Berselawatlah atas baginda, sentiasa beserta salamnya. Satu selawat pada Sayyidina Nabi, engkau kan bahagia menerima 10 selawat dari Tuhan yang Esa. Telah diriwayatkan hadis, hendaklah kau membaikan selawat ke atas nabimu. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan, siapa lupa selawat Nabi, salah memilih jalan ke syurga. Dalam riwayat Sayyidina Anas, siapa berselawat pada Nabi sehari semalam 1000 kali, nescaya diselamatkan Allah daging dan tulangnya dari neraka. Allah telah menegak kita dari memanggil diri baginda hanya dengan menyebut namanya. Allah berfirman dalam kitabnya, janganlah kamu menyeru Rasul seperti kamu panggil memanggil sesamamu, kerana menempuh jalan adab itu lebih utama dari mengikut perintah para junjungan kami di Madinah.
telah meriwayatkan kata lafaz Sayyidina adalah ibadah kerana ianya inti dari ta'zimnya. Allah pun berfirman dalam kitabnya, siapa mentazim syiar Allah itulah dari hati bertakwa. Kerana itulah tuan dan puan, para pendengar sekalian, marilah bersama kita mengucapkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله عليه وسلم. فأبدأ وأقول Saya bermula di sini untuk berkata, الحمد لله الذي قرب puji-pujian bagi Allah yang telah mendampingkan من اختار من عباده hamba yang dipilih. سيدنا مولانا محمد Itulah baginda kita Sayyidina Maulana صلى Muhammad الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam إلى حضرة وداده kepada hadrat kasihnya. واصطفى واجتبى Allah pilih baginda, Allah khususkan baginda من أحبابه dari segala kekasihnya, من صلح لحضرته mereka yang layak untuk hadratnya. ومن على من اجتباه من خلقه Dan baginda lah itu yang paling tertinggi dari kalangan pilihannya, kalangan makhluknya. وجعل منهم أنبياء Allah jadikan kalangan mereka itu para nabi, ورسل para rasul, وأصفياء dan para asfiya, وأولياء dan para aulia. واختار المصطفى المختار Dan Allah memilih junjungan kita Al-Mustafa Al-Mukhtar, سيدنا مولانا محمد Sayyidina Maulana Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. وميزه على سائر الخلق Allah istimewakan baginda dari sekalian ciptaannya, قبل أن يكونوا في الأصلاب نطفاء sebelum ada dalam sulbi apapun sebarang nutfah. فأصطفاه Allah pilih baginda. وأعطاه بكرمه فخرا Allah kurniakan pada baginda dengan budinya akan kebanggaan. وكان له معينا Maka Allah lah yang telah membantu baginda. توسل به سيدنا آدم عليه السلام Sayyidina Adam alaihissalam bertawasul pada baginda إلى ربه kepada Tuhannya سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala. فقبل توبته Maka Allah terima taubat baginda Nabi Adam. ودعا به سيدنا نوح عليه السلام Dengannya Sayyidina Nuh alaihissalam berdoa, فنجاه الله maka Allah selamatkan Sayyidina Nuh. واستجار به الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام Sayyidina Khalil Ibrahim alaihissalam bermohon lindungan dengan baginda إلى ربه تبارك وتعالى kepada Tuhannya Rabbi tabaraka wa ta'ala من نار نرموز daripada api Namrud. ففك عنه القيود Maka Allah melepaskan baginda Nabi Ibrahim daripada segala gari, وطفى النيران dan Allah padamkan panas api. وتوسل به سيدنا إسماعيل عليه السلام Sayyidina Ismail alaihissalam bertawasul kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad. فأغيث بالفداء الكبش Maka Sayyidina Ismail pun diganti dengan kambing sembelihan yang jadi korban. وسأل به سيدنا موسى عليه السلام الكريم Sayyidina Musa alaihissalam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah yang Maha عطف Mulia. الملك الكريم Baginda Sayyidina Musa alaihissalam bermohon pada Allah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. فعطف عليه الله Maka Allah bersimpati pada baginda Sayyidina Musa. والتمس بركته سيدنا عيسى عليه السلام Sayyidina Isa alaihissalam memohon berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكساه الله Maka Allah kurniakan persanan kepada Sayyidina Isa. إذ جاء مبشرا بسيدنا أحمد المصطفى Datanglah Sayyidina Isa itu memberi basyir, memberi kabar gembira tentang kedatangan Sayyidina Ahmad al-Mustafa. سيدنا مولانا محمد Itulah baginda kita Sayyidina Maulana Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. هو سيد الكونين Baginda lah penghulu alam buana. وإمام الثقلين Baginda adalah imam segala jin dan manusia. ومن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Baginda lah yang telah diisrakan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. إلى سدرة المنتهى Hinggalah sampai ke Sidratul إلى Muntaha. قاب قوسين Hinggalah sampai kepada satu kedudukan yang amat dekat. معظما ومشرفا Ditakzim baginda, dimuliakan baginda. وكان البراق مركبه Dan burak menjadi tunggangan baginda. وسيدنا جبريل عليه السلام Dan Sayyidina Jibril alaihissalam حاجبه sebagai pembantu khadam baginda. والملائكة Dan para malaikat lain معه في رعايته. bersama baginda mengiringinya, mengeriayat baginda. فقصة الإسراء والمعراج أو حادثة الإسراء والمعراج Maka kisah ataupun peristiwa Isra Mi'raj هي كلها تعظيم لسيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. seluruhnya itu Isra Mi'raj adalah ta'zim, pengagungan ke atas junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad SAW. فلهذا عندما نتكلم عن الإسراء والمعراج Sebab itulah bila kita membicarakan Isra Mi'raj, أول نتكلم عن تعظيمنا لحبيبنا سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. pertama-tama Isra Mi'raj itu ialah kita bicarakan tentang ta'zim kita kehadrat junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad SAW. والحمد لله هذا الشهر رجب الآن اللي احنا فيه Dan alhamdulillah sekarang kita berada dalam bulan Rajab. شهر رجب شهر مبارك، Bulan Rajab ni bulan yang penuh keberkatan, شهر المفرد، شهر من أشهر الحرم. bulan tunggal, salah satu daripada bulan-bulan suci. كانوا ساداتنا زمان Para junjungan kita zaman dulu من شهر رجب dari bulan Rajab يستعدوا mereka telah bersedia وينووا dan berniat ويتحركوا إلى الحج. dan dah mula bergerak daripada mula bulan Rajab dia dah mula bergerak untuk naik haji.
أما ساداتنا الأولياء Adapun para junjungan aulia kita, في جميع البلاد tak kira di mana negeri dia, شهر رجب bulan Rejab اعتبروه شهر الاستغفار، itu dianggap sebagai bulan istighfar, صيام واستغفار. puasa dan istighfar. ولا تستمعوا للمنكرين أو المعاندين. Tuan-puan para pendengar sekalian, janganlah dengar cakap-cakap kaum mungkirin, orang-orang yang degil itu. 1400 سنة Sejak 1400 tahun الناس تصوم رجب orang puasa Rejab وتستغفر فيه، dan istighfar di bulan Rejab. ويسموه شهر التخلي، Mereka namakan bulan Rejab ni bulan takhalli, bulan pembersihan. لأن الاستغفار Sebab istighfar tu هو الذي يطرد الذنوب، ينظف القلب. itulah yang membersihkan dosa, itulah yang menyuci hati. فبعد هذا الشهر شعبان. Kemudian lepas ni bulan Syaban pula. شهر شعبان شهر تحلي. Bulan Syaban adalah bulan tahalli, bulan menghias diri. شهر شعبان Bulan Syaban شهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. adalah bulan Sayyidina Rasulullah SAW. شهر شعبان Bulan Syaban يكثر فيه الصالحين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. para salihin memperbanyakkan amalan selawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Rasulullah SAW di dalam bulan Syaban. يعني شهر رجب Artinya bulan Rejab استغفار، istighfar, شهر شعبان صلاة على النبي، bulan Syaban selawat ke atas Sayyidina Nabi, وشهر رمضان bulan Ramadan شهر التجلي، bulan tajalli, شهر الهدايا، bulan hadiah, شهر القرآن الكريم. bulan Quran yang mulia. فلهذا السبب Maka sebab inilah خرجوا من هنا ساداتنا الصوفية، di sini para junjungan sufi kita mengambil kesimpulan. قال لمريد الله Para junjungan sufi berkata, siapa yang nak pada Allah, يجب أن يمر بثلاث مراحل. wajiblah dia menempuh 3 peringkat, 3 tahap. أول شيء Pertama, يتخلى عن كل الأخلاق المذمومة dia membersihkan dirinya daripada semua akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak madmumah, بكثرة الاستغفار dengan memperbanyakkan istighfar كما هو حال شهر رجب. seperti mana halnya dalam bulan Rejab. ثم Kemudian يتحلى بكل مكارم الأخلاق dia menghias diri dengan semua makarimul akhlak, بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله. dengan banyakkan selawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Rasulullah. وهذا هو شهر Dan inilah di bulan شعبان. Syaban. ثم Kemudian يبدأ يذكر الأسماء وقراءة القرآن dia mula zikir asma, mengaji Al-Quran حتى يحصل له تجلي، hingga dia mendapat tajalli, حتى يكون عبدا ربانيا. hingga dia menjadi seorang abdi yang bersifat rabbani. أما العيد، Adapun hari raya, ليالي العيد، malam-malam hari raya, فهي الليل زي نحن نفرح بها maka itulah di malam yang kita bergembira di dalamnya في الحس، secara hisi, secara material. ولكن في المعنى Tapi secara maknanya توزيع الجوائز. itu adalah pembahagian anugerah hadiah. يعني Artinya الذي يشتغل في رجب siapa yang bekerja bulan Rejab بجد واجتهاد، sungguh-sungguh ya, ثم يشتغل في شعبان جد واجتهاد، kemudian dia bekerja lagi bulan Syaban dengan bersungguh-sungguh, ثم في رمضان kemudian di bulan Ramadan الله يكرمه في ليلة العيد، في يوم العيد، في أيام العيد، Allah akan muliakan dia pada malam hari raya, pada hari-hari raya, بمقامات dengan makam-makam, وأسرار dengan rahsia-rahsia ومعارف sir, dengan makrifat, وأنوار dengan cahaya-cahaya, وصلح مع الله dan perdamaian dengan Allah, وقرب اقتراب مع الله. dan dampingan takarub pada Allah. اللهم يا ربي اكرمنا بهذه المعارف كلها. Allahumma ya Rabbi, muliakanlah kami mendapat segala makrifat ini. فنجي للإسراء والمعراج. Sekarang kita masuk pada Isra Mi'raj. سيدنا البصيري Sayyidina Al-Busairi في البردة الشريفة، dalam qasidah burdah yang mulia, مشهور البردة، terkenal burdah ini, الفصل السابع fasal yang ke-7, كله يتكلم عن الإسراء والمعراج. itu Sayyidina Al-Busairi membicarakan tentang Isra Mi'raj. فالآن Jadi sekarang رحمة سيقول لنا البردة الفصل السابع رحمة. بالملايو بهاسة بلاوي، Rahmat akan menyampaikan burdah fasal yang ke-7 dalam bahasa Melayu, عشان نستشعر supaya kita dapat menghayati إيش قصة الإسراء والمعراج apakah kisah Isra dan Mi'raj itu, كما قالها الإمام البصيري seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Imam Al-Busairi في 13 بيت. dalam 13 bait. لأنه نحن كنا نقراها وأجدادنا قروها وأجدادنا قروا هذه البردة. Sebab kita dan semualah orang Melayu kan, nenek moyang kita baca kasidah burdah ni zaman berzaman turun-temurun. كانوا يعرفوا العربي. Dulu orang Melayu nenek moyang أما orang الآن نحن نعرف الإنجليزي ما نعرف العربي. Adapun sekarang kita ni bahasa Inggeris pandai, bahasa Arab tak reti. فلهذا السبب Sebab itulah ترجمناها للملاوي، kami terjemahkan dalam bahasa Melayu. لأنه من حقنا Sebab kita berhak نفهم هذه المعاني. untuk memahami makna-makna ini. Silakan Ustaz Rahmat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
Wahai insan termulia yang teras kediamannya senantiasa dituju oleh para perindu yang mengharap ma'ruf dan segala kebaikan dengan berjalan segera atau untanan sasa. Bagindalah pertanda terbesar pada insan yang mencari iktibar dan juga pengajaran. Bagindalah anugerah lagi nikmat teragung bagi para insan yang mahu mencari untung. Ketika malam sunyi kau tempuh perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa, laksana berjalannya indah bulan purnama yang membelah suasana malam gelap gelita. Engkau terus meninggi hingga mencapai tingkat kedudukan di sisi Allah yang maha dekat. Selainmu tiada yang pernah mencapainya dan tiada siapapun yang pernah memintanya. Para nabi dan rasul menghantarmu ke depan bagaikan sang pelayan menghormati majikan. 7 petala langit telah engkau tembusi, bersama-sama mereka berada di sisi di dalam perarakan yang teramat mulia, dan engkau layan Nabi menjadi pemimpinnya hingga tidak satu pun punca yang kau sisai. Kau pintas segala yang ingin mendahului, tiada yang kau tinggal bagi yang mencintai kedudukan yang dekat atau derajat nan tinggi. Rendah segala makam dibandingkan makammu, semuanya di bawah ketinggian derajatmu, kerana dengan khusus diserukan namamu, seperti mufrad alam diseru dalam nahu, agar kau perolehi hubungan nan sempurna, hubungan yang tertutup dari pandangan mata, dampingan kedekatan yang menjadi rahasia, rahasia yang sembunyi dari makhluk tercipta. Segala kebanggaan yang tak dapat dikongsi telah kau mencapainya, tiada yang menyamai. Semua makam nan tinggi telah engkau lewati, kedudukan yang tinggi tiada yang menandingi. Sungguh agung nilainya derajat yang kau sandangi, nikmat yang kau terima jarang diperolehi. Inayah bagi kita kabar indah gembira, syariat umat Islam rukun gagah perkasa, karena Allah menyeru baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad untuk ketaatan padanya. Dialah Rasul Allah yang paling dimuliakan, maka jadilah kita umat paling mulia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. نكمل ونقول Kita teruskan. إن الله وملائكته يصلون على النبي Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terus berselawat ke atas Nabi. يا أيها الذين آمنوا Hai orang-orang yang beriman, صلوا عليه وسلموا تسليما hendaklah kamu berselawat atas baginda dan ucapkanlah salam akan sebagai salam yang sempurna. لبيك اللهم ربي وسعديك Kami menyebut serumu ya Allah, ya Rabbi, bahagia, والخير بين يديك dan segala kebaikan adalah di depanmu. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد Allahumma kurniakanlah selawat, salam dan keberkatanmu ke atas Sayyidina Maulana Muhammad, النبي الأمي
الأمي baginda Nabi yang umi. وعلى آله وصحبه أجمعين Itu juga ke atas seluruh ahli keluarga dan para sahabat baginda. صلاة ترضيك Selawat yang mencapai keridhaanmu وترضيه dan mencapai keridhaan baginda. وترضى بها عنا يا رب العالمين. Dengan selawat itu kau meridai kami ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد Allahumma kurniakanlah selawat salam dan keberkatanmu ke atas sayyidina Maulana Muhammad. حبيب الرحمن Kekasih Tuhan yang Maha Rahman, وسيد الأكوان penghulu segala alam buana. الحاضر مع من صلى عليه Yang hadir baginda dengan siapa saja yang bersalawat ke atasnya. في كل زمان ومكان Tiap zaman dan tempat. وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. Dan kepada ahli keluarga dan para sahabat baginda dan pengikut mereka dengan ihsan. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Allahumma kurniakanlah selawat salam dan keberkatanmu ke atas sayyidina Muhammad. النور الشافي Baginda itu cahaya yang penyembuh والدواء dan الكافي obat nan sempurna. وعلى آله وصحبه وسلم. Ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. يقول ساداتنا هذا السر Para junjungan kami menceritakan rahsia ini. أرجوكم هذه أول مرة تصرح. Saya mohon pada sidang pendengar sekalian ini untuk pertama kali diceritakan. شوفوا ساداتي سيداتي Lihat, tuan-tuan dan puan sekalian, lihat. كل العبادات Semua amal ibadat والمعاملات dan segala muamalat, والأخلاق segala akhlak. نخاف من الرياء. Kita takut amalan-amalan kita tu ada riak di dalam. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك خفيف من الرياء. Kerana Sayyidina Nabi SAW telah bersabda, riak itu adalah syirik yang sembunyi. يقول ساداتنا Para junjungan kami berkata, إلا الصلاة على سيدنا مولانا محمد. melainkan amalan selawat ke atas Sayyidina Maulana Muhammad. ما تخاف Kamu jangan bimbang. ما فيها رياء. Amalan selawat ni tak ada riak dalamnya. إيش دليلهم؟ Apa dalil mereka? إن الله وملائكته. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. لأنه أي عمل يبدأ بالله Sebab apa saja amalan yang Allah sendiri memulakannya, ما في رياء. itu amalan yang tak ada riak. نحن فينا رياء. Kita, amalan kita yang ada riak. أما أي عمل Tapi apa saja amalan يبدأه الله yang Allah mulakan, ويأمرنا به yang Allah perintahkan ia, ما في رياء. itu tak ada riak. فقولوا يا سادة سيدتي لا تخافوا. Maka ucapkanlah selawat, wahai tuan-tuan dan puan sekalian, jangan bimbang-bimbang. كانوا زمان Zaman dulu, أوراد الناس wirid masyarakat zaman dulu أقل شيء 10,000. paling kurang 10,000 selawat. احنا أورادنا أو مريدين في ماليزيا Kami, wirid-wirid kami, murid-murid kami di Malaysia, wirid mereka, ما يقل عن 3,500 صلاة على النبي في اليوم والليلة. tiap hari, sehari semalam tidak kurang dari 3,500 selawat Sayyidina Nabi SAW. لأن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Kerana amalan selawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Rasulullah, فيها كل خير. padanya ada segala kebaikan. ليه؟ Kenapa? لأن الله بدأ بها Kerana Allah sendiri memulakannya. واستثنى بها فقط المؤمنين Kemudian Allah pilih siapa yang beramal dengannya, para mukminin saja. بحقيقته صلى الله عليه وسلم Dengan yang beriman dengan hakikat baginda SAW. وبمكانته الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. Beriman dengan kedudukan yang Allah kurniakan kepada baginda SAW. ونرجع ونقول Kita kembali untuk berkata, فلما وصل ركابه صلى الله عليه وسلم apabila rombongan baginda SAW telah sampai إلى المسجد الأقصى ke Masjidil Aqsa, وجد الأنبياء منتظرين له. baginda mendapati para nabi menunggu baginda. فأما بهم Maka baginda pun menjadi imam para nabi. وكل منهم دعا له صلى الله عليه وسلم Dan semua nabi-nabi berdoa kepada baginda SAW. ووصاه. Semua nabi-nabi berwasiat kepada baginda. فقال في حقه سبحانه وتعالى Maka Allah pun berfirman tentang hak baginda Subhanahu Wa في Taala. القرآن الكريم Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang baginda di سبحان الذي أسرى بعبده. dalam Al-Quranul Karim, Maha Suci Tuhan yang telah mengisrakan abdinya. فهذه ساداتنا Maka di sini para junjungan kami, لما الله سبحانه وتعالى bila mana Allah Subhanahu Wa Taala يبدأ يقول بعبده berkata dengan abdinya, معناه artinya مفتوحة ini open. لأي إنسان Mana saja, siapa saja insan تحقق بالعبودية yang tahqiq dia dengan ubudiyah kehambaan, الله يكرمه بكل كرامة. Allah akan muliakan dia dengan segala kemuliaan. لهذا السبب يقول ساداتنا Sebab itulah para junjungan kami berkata, كن لله عبد يكن لك رب. kamu jadilah abdi pada Allah, Allah akan jadi Tuhan kamu. فلهذا السبب Sebab itulah لم يقل الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu Wa Taala di sini tidak berfirman, سبحان الذي أسرى بمحمد Maha Suci Tuhan yang telah mengisrakan Muhammadnya أو برسوله، atau Rasulnya. قال بعبده. Tapi yang Allah berfirman, Allah mengisrakan, Tuhan mengisrakan abdinya. فلهذا السبب Sebab itulah ساداتنا العلماء والأولياء para junjungan ulama dan aulia kita, كل كنت أسمع منهم يقولوا semua mereka, saya mendengar mereka semua berkata, اللهم ارزقنا العبودية بين يديك. Allah merezekikanlah kami ini menjadi abdimu. ومن هم من يزيد على هذا المقام يقول Ada yang minta lebih daripada makam ini, ada yang berdoa, اللهم ارزقني صدق العبودية بين يديك. Allahumma rezekikanlah aku ini benar-benar jujur dalam kehambaanku padamu. فلهذا السبب Sebab itulah ساداتنا السيدات tuan-tuan dan perempuanku sekalian, الأمر كله semua ini أن الإنسان bahwa insan itu يخرج من أنا، dia keluar dari keakuan, من سلفش، من أنانية أنا، dia keluar daripada sifat selfishnya, daripada sifat keakuannya, ويقول هو الله dan berkata dia Allah فعلا secara perbuatan, وقولا secara perkataan, وحالا. secara hal.
فلهذا السبب Maka sebab inilah الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu Wa Taala يكرمه بكل كرامة akan muliakan insan sebegini dengan semua kemuliaan. لأن الله يريد منا أن نكون عبيدا له. Kerana yang Allah nak daripada kita ni, kita jadi abdi pada Allah. فاستفتح أبواب السماء Maka pintu-pintu langit pun dibuka بالتعظيم والتبجيل. dengan takzim dan tabjil. فقيل من معك يا سيدي يا جبريل؟ Lalu ditanya, para penjaga langit bertanya, wahai tuanku ya Jibril, dengan siapa kamu datang Faqal, ini? Maka Sayyidina Muhammad Jibril al-Mustafa. berkata, aku datang dengan Muhammad al-Mustafa. فالله سبحانه وتعالى Maka Allah Subhanahu Wa Taala أكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم telah memuliakan Sayyidina Muhammad SAW بكل كرامة dengan segala kemuliaan في هذه قصة الإسراء والمعراج. dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. فمثلا Contohnya, عندما jika mana وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Sayyidina Rasulullah SAW sampai إلى البيت المقدس، ke Baitul Maqdis, سيدنا جبريل Sayyidina Jibril أتى به جبل 3 أقداح، membawa 3 كاسات. kepada baginda 3 mangkuk, 3 gelas. في الأول لبن، Mangkuk pertama susu, والثاني خمر، mangkuk kedua khamar, وفي الثالث ماء. mangkuk ketiga air biasa. فقال له سيدنا جبريل Maka سيدنا Sayyidina- محمد صلى الله عليه وسلم Maka Sayyidina Jibril pun berkata kepada Sayyidina Muhammad SAW, اشرب أيهما شئت. minumlah dari mana-mana yang Tuhan mau minum. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Maka Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, فأخذت اللبن فشربته maka aku pun mengambil mangkuk susu lalu aku meminumnya وتركت قليل. dan aku meninggalkan sedikit. فقال له جبريل Maka berkatalah Sayyidina Jibril kepada baginda, أخذت الفطرة كلها، engkau telah mengambil seluruh fitrah. ولو أخذت الخمر Jika kau mengambil khamar, لغوت أمتك، maka sesatlah umatmu. ولو أخذت الماء Jika engkau mengambil air biasa, لغرقت أمتك، karamlah umatmu. ولو شربت اللبن كله Jika engkau menghabiskan semua susu itu, ما دخل أحدا من أمتك النار. seorang pun kalangan umatmu takkan masuk neraka. فقال سيدنا محمد Maka Sayyidina Muhammad pun يا bersabda, أخي يا جبريل saudaraku ya رد Jibril, علي القدح. kembalikan mangkuk susu padaku. فقال هيهات يا محمد Maka kata Sayyidina Jibril, tak mungkin ya Muhammad. قضي الأمر Perkara ini sudah diqada-qadarkan. وجف القلم Kalam telah kering بما هو كائن. dengan apa yang telah ditetapkan. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم Maka Sayyidina Rasulullah SAW pun bersabda, كان ذلك في الكتاب maka itu telah tercatat dalam kitab, مسطورا. sudah tercatat. فلهذا السبب Sebab itulah من مصائب هذا الزمان الآن نحن فيه، antara musibah yang kita tertimpa padanya di zaman sekarang هذا ini, وقع في الأثر. dan ini telah tertulis di dalam athar. إيش معنى أثر؟ Apa arti athar? أنه حديث ضعيف Bahawa dia adalah satu hadis yang lemah, أو atau عن أنبياء آخرين itu adalah perkataan nabi-nabi yang lain, أو من أقوال حكماء الأولياء أو العلماء. atau ia adalah perkataan para aulia, para ahli hikmah atau para ulama. يعني Artinya كل يقول ساداتنا في هذا الأثر yang disampaikan kepada kita oleh junjungan kita tentang asar ini, أنه قريب العهد من النبوة. iaitu segala asar-asar ini adalah dekat sangat dengan kenabian. فيقول أول 3 حاجات. Ada 3 perkara. ترفع البركة من الأرض. Ada 3 perkara. Bila berlaku 3 perkara ini, keberkatan diangkat daripada bumi. الآن Sekarang ni نحن نستلم رواتب kita terima gaji, قليلة أو كثيرة. tak kira gaji itu sikit ke banyak, كل الناس مديون آخر الشهر. semua orang di ujung bulan berhutang. حتى أكون في بعض البلاد Saya pernah melawat beberapa buah negara في شركة كبيرة dalam sebuah company besar. رواتب خيالية Dia punya gaji itu fantasi. أكثر من 10,000 رينجت وزيادة. Dia punya gaji itu lebih daripada RM10. ما يمر أسبوع maaf. أسبوعين إلا مديونين. Dia punya gaji itu lebih daripada RM10,000. Tapi baru terima gaji RM10,000, seminggu 2 minggu, hutang lagi. الفلوس موجودة Fulus ada, لكن بركة راحت. tapi berkat hilang. الأمر الثاني Satu lagi, الحياء من النساء. yang kedua, bila mana hilang sifat malu daripada wanita. الآن واحد يتألم جدا. Sekarang ni orang, Allah, luka betul hati dia. ليش؟ Kenapa? أجبروا النساء Wanita terpaksa. أنه ما يكون عندهم حياة. Terpaksa wanita atau wanita dipaksa untuk tidak ada sifat malu. يعني ماني عارف إيش صار. Saya pun tak tahu entah apa dia jadi. امرأة Wanita, عندها مشكلة كبيرة، dia ada masalah besar. ليزبون، Lesbians. وتفتخر Lepas tu dia bangga. وتبيع الكتب. Wanita yang ada problem besar, dia lesbian, dengan bangganya dia menjual bukunya وتعمل فتوى. dan dia berfatwa. من 1400 سنة Sejak 1400 tahun إلى الآن sampai sekarang, ما كان شيخ إسلام امرأة. tidak pernah ada Syekhul Islam perempuan. No, ما يكون. tak boleh. كيف الآن كل واحد يتجرأ على الفتوى؟ Macam mana sekarang berani-berani siapa aja nak fatwa, dia fatwa. أول شيء Pertama, أصلحي ما فيك من العيب والمرض. wahai wanita yang berfatwa tadi, hendaklah kamu memperbaiki apa yang ada dalam dirimu. Bersihkan dulu dirimu daripada segala penyakit itu. أنت مبتلى بهذا المرض الخطير. Kamu, wahai wanita, ada balak penyakit yang bahaya ni. وتفتي.
Kemudian wanita ni berfatwa. وتفتخري Kamu wanita ni berbangga-bangga pula. وتريد تشهري هذا المرض وتنشريه. Dan kamu nak mempopularkan penyakit yang kamu ada tu, dan kamu nak menyebarkannya. فنحن نشكر المسؤولين وقفوا هذا الموضوع. Maka kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menghentikan perkara yang tak betul ni. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول Sebab itulah, kerana Sayyidina Nabi SAW bersabda, أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. kalangan kamu ni yang paling berani bagi fatwa, dia lah yang paling berani masuk neraka. والأمر الآخر Satu lagi اللي انتشر yang tersebar luas sekarang, الغيرة من رؤوس الرجال راحت. sekarang ni sifat cemburu. Sifat cemburu tu dah hilang daripada kepala otak orang lelaki. Orang lelaki dah tak ada sifat cemburu. كنت في مدينة هنا في ماليزيا، Saya di sebuah bandar di Malaysia sini, امرأة تشتكي seorang perempuan datang mengadu pada saya. زوجها Suaminya, يعمل بارتي suami dia buat parti. ويطلب أنه ميكس والرجال يقبلوها وهو يقبل النساء الآخرين. Dan suami dia yang buat parti tu mengarahkan parti tu parti mix. Boleh cium perempuan, perempuan cium lelaki. هذا كله Ini semua سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم Sayyidina Nabi SAW حدثنا فيها في قضية الإسراء والمعراج. telah menceritakan kepada kita dalam peristiwa Isra Mi'raj tu. Sayyidina Nabi dah cerita kepada kita benda ni. يعني الإسراء والمعراج Isra Mi'raj ni, لو نتكلم في شهر kalau kita membicarakan Isra Mi'raj sebulan أو سنة atau setahun, ما نخلص من دروس وعبر. tak akan habis-habis kita mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya. لكن Tapi إيش ناخذ ما يفيدنا من هذه الحلقة حقت اليوم؟ apa yang dapat kita mengambil faedah daripada sesi pagi ini? مثال آخر. Satu lagi contoh. يا سادتي أفهموا هذه القضية. Tuan-tuan sekalian, tolong fahami isu ini. طلعوا في الساحة Sekarang ni muncul في كل العالم di seluruh dunia, للأسف malangnya, مجموعة معينة grup-grup tertentu, مغنيين penyanyi-penyanyi أو فنانين atau artis-artis أو atau وفجأة بعد أسبوعين شهر شهرين tiba-tiba je lepas seminggu, 2 minggu, 9 bulan, صاروا مشايخ، dia jadi syekh, صاروا أساتذة، dia jadi ustaz, صاروا يفتوا dia berfatwa ولهم جمهور كبير. dan dia punya peminat ramai. أنا محمود Saya Mahmud ni, العبد الفقير الذليل الحقير، abdi yang fakir, hina-dina yang tak guna ni. لي 30 سنة، Saya dah 30 tahun ركبي مع ركوب مشايخي، bersandang lutut dengan lutut para masyayikh saya. أخذت أكثر عن 20 شيخ، Saya mengajar lebih daripada 20 orang syekh و30 سنة في التصوف dan 30 tahun dalam dunia tasawuf. ولا أفهم شيء. Satu apa benda pun saya tak faham لا apa benda زلت ni. جاهل، Saya masih jahil لا lagi. زلت أخاف أجي الراديو Saya masih takut nak datang radio, والتلفزيون. takut nak datang TV. ليش؟ أشوف نفسي غير أهل. Sebab apa? Saya melihat diri saya tak layak. لماذا؟ Kenapa? لأني أراقب الله. Sebab saya mengawas-awasi Allah, muraqabah Allah. أخاف أقول حاجة وأنا ما مسويها، Saya takut saya mengatakan sesuatu yang saya sendiri tak buat. فالله ينتقمني، Nanti Allah akan balas pada saya. الله ينتقم مني. Allah akan balas pada saya. هذا سبب ساداتنا يقول Sebab itulah para junjungan kami berkata, انشر علمك إذا عندك علم sebarkanlah ilmu kamu kalau kamu ada ilmu. ليصدقك الله، Sebarkanlah ilmu kamu kalau kamu ada ilmu untuk Allah percaya pada kamu. ما هو يصدقك الناس. Bukan untuk orang percaya pada kamu. فلهذا السبب هذه القضية Sebab itulah isu ini أريد أحب أتكلم فيها saya sukalah untuk menyampaikannya في السابق dulu. في التاريخ الإسلامي المجيد. Dalam sejarah Islam yang cemerlang, كان عندنا مثلا مرشد شيخ مربي، zaman-zaman dulu kita ada syekh, mursyid, murabbi هذا في الزوايا، di zawiyah-zawiyah. هذا يهتم بإصلاح القلوب Ini para syekh, mursyid, murabbi ni mengambil berat tentang soal membaikkan hati وإعراض الأمراض وعلاج الأمراض النفسية، dan merawat penyakit jiwa. ولا يتدخل في السياسة. Mereka para syekh mursyid ini langsung tak ada kena-mengena, tak masuk campur pun soal politik. وفي علماء Ada alim ulama وفي فقهاء dan ada ahli وفي fikih قضاة dan ada وفي qadi مشايخ إسلام dan ada syekh-syekh Islam وفي شريحة تانية dan ada lagi satu golongan اسمهم قصاصين yang namanya golongan qasasin, pengelipur lara أو atau وعاظ. ahli penasihat, wa'iz. هذولا Mereka ni بلغة اليوم dalam bahasa sekarang نسميهم داعية، kita namakan mereka pendakwah. لكن ما هم مشايخ. Mereka para pengelipur lara, para pendakwah tu bukan syekh. مثال، Contoh ya, واحد من الأساتذة المشهورين هنا عندكم في ماليزيا، ada seorang ustaz yang masyhur popular di sini di Malaysia. عفى الله عنه وعفى الله عني. Semoga Allah mengafiatkan beliau, semoga Allah mengafiatkan saya, ما يعرف من التصوف شيء، memaafkan beliau dan saya. Dia ustaz ni, dia tak tahu tasawuf satu apa pun dia tak tahu. ولا يعرف الذكر، Zikir satu apa benda dia tak عمره tahu. ما جاب في اليوم 10,000 صلاة على النبي، Seumur hidup dia tak pernah beramal sehari 10,000 selawat عمره ما sunnah ختم Nabi. القرآن في يوم، Seumur hidup dia sehari tak pernah khatam Quran عمره sehari. ما صام السنة كاملة، Seumur hidup dia tak pernah puasa setahun. عمره Seumur hidup dia سألوه dia ditanya ustaz ni, يا أستاذ ustaz, ما رأيك في التصوف؟ apa pendapat ustaz tentang tasawuf? قال Ustaz tu jawab, التصوف tasawuf ni untuk orang-orang daif. أما الأقوياء أمثالي Adapun orang-orang kuat macam لا saya يحتاج للتصوف. tak perlu pada tasawuf. يا أستاذ Ya ustaz, اتق الله، kau tak takwa pada Allah لأن ke? مجموعة كبيرة تتبعك. Sebab
kamu punya peminat ramai. التصوف Tasawuf itu قاعدة أصولية واحدة. adalah satu kaedah dasar. من ذاق عرف. Tasawuf itu adalah barang siapa merasa zauq, dia tahu makrifat. إذا لم تذق Kalau kamu tak ada zauq, لا تعرف kamu tak ada ولا makrifat. تعلم Kamu tak tahu. ولا تستطيع أن تتكلم. Kamu tak boleh nak cakap. ولكن Tapi للأسف malangnya الساحة pentas, خالية medan kosong. فضيت. Kosong. فلهذا السبب Sebab itulah كل من هب ودب siapa saja yang merangkak, siapa saja yang jalan, يفتي boleh berfatwa, ويتجرأ berani-berani, ويجمع أتباع. kumpul pengikut. لهذا السبب Sebab itulah المجتمع الآن masyarakat sekarang تقريبا مسكين محزون حزين ضعيف. kesianlah, sedih sangat masyarakat sekarang ni, lemah sangat. فلهذا السبب كان دائما يقول سيدنا الإمام مالك Sebab itulah Sayyidina Imam Malik sentiasa mengucapkan, وهذا dan ini أرجوكم تحطوه كمبدأ لنا. saya mohonlah para pendengar sekalian, jadikan ini sebagai kita punya prinsip. إمام مالك تقريبا في عام 100 هجرية. Sayyidina Imam Malik kurang lebih zaman dia tahun sekitar tahun 100 hijrah pertama. مش في عام 1400 هجرية. Bukan tahun 1400 hijrah kita ni. كان يقول قاعدتين ذهبية. Sayyidina Imam Malik menyampaikan dua kaedah emas. نصف العلم لا أدري. Separuh ilmu ialah aku tidak tahu. نصف العلم لا أدري. Separuh ilmu aku tidak tahu. فلهذا السبب Sebab itu, أمر آخر كذلك satu lagi, كان يقول Sayyidina Imam Malik berkata, رأيي صحيح pendapat saya sahih, ويحتمل الخطأ tapi boleh jadi juga salah. ورأي خيري خطأ Pendapat orang lain salah, يحتمل الصواب. tapi boleh jadi juga betul. فلهذا السبب Maka sebab itu, ساداتي سيداتي tuan-tuan dan perempuanku sekalian, أرجوكم saya mohon, أن نأخذ هذه الفرصة marilah kita mengambil peluang ini. في شهر رجب Bulan Rajab, اللي كان في الجاهلية قبل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم yang bulan Rajab ni zaman jahiliah lagi, sebelum perutusan Sayyidina Rasulullah SAW. كان حرام يتقاتلوا Sejak zaman jahiliah lagi, bulan Rajab ni haram berperang, ممنوع يتضاربوا tak boleh bergaduh, ممنوع يتطلقوا tak boleh bercerai, ممنوع يسووا أي شر tak boleh buat apa kejahatan pun. وهم ما كانوا على الفطرة ما كانوا على الإسلام Dan mereka tu berada di atas perjalanan fitrah, tak di Islam lagi waktu itu. يعني قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Sebelum perutusan Sayyidina Muhammad SAW. كان عندهم آداب غالية عالية وكبيرة. Walaupun sebelum perutusan Sayyidina Muhammad SAW, mereka ada adab yang tinggi, peradaban yang sangat berharga. فأرجو Saya mohon من الله سبحانه وتعالى daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ببركة هذا الشهر dengan keberkatan bulan ini, وبركة من أسري عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم dengan keberkatan baginda yang diisrakan Sayyidina Muhammad SAW, أن يحسن حالنا من هذه الأحوال إلى أحسن الأحوال اللي فيها يرضى علينا الله سبحانه وتعالى. semoga Allah membaikkan hal kita kepada hal yang terbaik, yang di situ Allah meridai kita, Allah Subhanahu Wa Taala. ودعونا نرفع شعار الأدب والأخلاق. Marilah sama-sama kita mengangkat moto adab dan akhlak. سادتي سيداتي Para junjungan, tuan-tuan dan puan sekalian, الأمم segala umat, يقول أمير الشعراء العربي penghulu penyair Arab berkata, أحمد شوقي Ahmad Syauqi, إنما الأمم sesungguhnya umat itu أخلاق bila mana dia ada فإن akhlak, ذهبت أخلاقهم kalau akhlak hilang, ذهبوا. habislah umat tu. فالله يتوب علينا جميعا. Semoga Allah kurniakan kita semua taubat. Amin. Amin, amin, ya Allah. Mungkin dari segi perkongsian daripada Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Al-Maghlani Ya. berkaitan dengan iktibar dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang cukup bermakna dalam kehidupan kita untuk segenap usia dan sesiapa jua Saya. yang harus mengambil iktibar daripada Isra Mi'raj itu. Okey, Nampak? kita nak rehat seketika. Silakan kembali sekejap dengan saja lagi. soalan lepas ni boleh hubungi kami. Ya. 03 6205 1500. Di talian sebentar saja lagi. InsyaAllah. Mohon engkau pimpinlah kelemahan hati ini, agar aku selalu di jalan redha-Mu tak putus. Memohon diriku padamu, abdikan seluruh jiwa, sehingga masanya kau serujung nyawaku. Tidak semuanya sama, tapi Allah melihat iman dan takwanya. Alhamdulillah Pia, kita masih lagi bersama menerusi topik Jumaat saat ini. Ya, untuk Memperkatakan- tajuk Isra wal Mi'raj, insyaAllah. Ya. Dan insyaAllah Ustaz Rahmat Muhammad ada satu lagi qasidah yang ingin dikongsikan untuk diperdengarkan kepada sahabat pendengar sekalian. Silakan Ustaz Rahmat dengan qasidah beliau. Bismillahirrahmanirrahim.
Engkau harapanku ya ilahi, dalam setiap perkara, padamu sandaranku ketika susah melanda. Aku berdoa kepadamu dalam sembunyi dan nyata, dengan kelembutanmu peliharalah hamba dari susah menimpa. Dosa dan kekurangan dariku sentiasa, kemaafan dan jua ihsan darimu amat nyata, darimu amat nyata. Selamatkanlah kami wahai Tuhan dari segala kesusahan, dengan berkat Mustafa penghulu sekalian. Moga dikurniakan kami kediaman di kota Madinahnya, disertakan iman. Apabila sampai ajal, moga di Jannatul Baqi' kami kan disemadikan, kami kan dikebumikan. Apabila sampai ajal, moga di Jannatul Baqi' kami kan disemadikan, kami kan dikebumikan. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Rahmat. Ramai sebenarnya yang bertanyakan mana nak dapat qasidah-qasidah tersebut dan kebanyakan qasidah tersebut diterjemahkan menerusi maulid ataupun qasidah-qasidah yang biasa dibawa dalam bahasa Arab, tapi istimewanya Ustaz Rahmat menterjemahkan dalam bahasa Melayu untuk kefahaman kita bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita sempat memanggil. InsyaAllah. Sempat 1-2 mungkin melaikan pendengar kita. Okay, silakan sahabat di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Yaakob, teruskan soalannya Cik Yaakob, seringkasnya. Kefalkum ya Syekh. Alhamdulillah. Bagus. Ramai orang kaitkan Syukran. terima kasih orang sebut manusia naik ke angkasa naik ke bulan kan. Sebenarnya naik ke bulan ni masih langit dunia, dan tak sampai satu zarah bagi kebesaran Allah. Minta tahu secara yang jelas kan Sebab ada yang kata besi misal tak hantar ke bulan pun sebenarnya. Ya minta kaitkan sebab orang kalau kait Islam Merah ni manusia dah boleh pergi ke bulan. Wallahualam Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya Siti sesempatnya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Nasir dari Ipoh, silakan. Alhamdulillah dapat line. Tahniah. Pendek je kan. Saya rasa Syekh kita dah berapa kali pun datang dalam konti dan bagi tahu kan. So apa nasihat Tuan Syekh kita untuk mereka-mereka yang duk cakap bid'ah lagi pasal selawat, pasal baca Yasin, sambutan Ma'al Hijrah. So Saya. final bagi betul-betul orang faham kali ni. Minta-minta ialah terbuka hati mereka tu. Baik. Saya. Wallah. Terima kasih Cik Nasir. Okey, Baik, Ustaz. Ada dua soalan daripada pendengar kita. Yang pertama tentang manusia naik ke angkasa ataupun naik ke bulan ni, bagaimana di-relatekan dengan Isra' wal Mi'raj? المتصل الأول يسأل أن علينا رجل الفضاء يروح إلى الإسراء يروح إلى السماء إلى القمر بلا بلا بلا، يعني إيش العلاقة بينه وبين الإسراء والمعراج؟ الناس منبهرون برجال الفضاء والفضائيات وإلى آخره، فإيش توضيحكم وشرحكم لهذا الموضوع؟ ما في علاقة. Mana ada hubungan apa? هذا بسط العلم. Dengan ilmu pengetahuan وصلوا ما وصلوا. mereka pun sampai pada pencapaian mereka. الله سبحانه وتعالى كرم العلم والعلماء. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan ilmu dan ulama. وقال فوق كل ذي علم عليم. Allah berfirman di atas setiap orang berilmu tu ada yang lebih alim daripadanya. هذا علم عالم حس. Ini adalah ilmu alam material. أما ما حصل مع الإسراء والمعراج Adapun apa yang berlaku dalam peristiwa Isra Mi'raj, هذا كرامة كبيرة لحضرة سيدنا رسول ini الله adalah kemuliaan, karamah agung, karamah besar pada Sayyidina Maulana Muhammad وتعظيمه. dan pentakziman kepada baginda وتشريفه. dan pemuliaan terhadap baginda. حتى نقول لك سر
Bahkan ingin saya katakan, sampaikan sir kepada saudara yang bertanya tadi. وأرجو المنكرين ما يعترضوا. Saya harap para ahli ingkar tidak membangkang lah. يقول سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه Sidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu سيدنا berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bahawa Sayyidina Rasulullah SAW أسري به telah diisrakan baginda 33 مرة. sebanyak 33 kali. معنى Artinya أن الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala أكرم سيدنا محمد بهذا الإسراء والمعراج telah memuliakan junjungan kita Sayyidina Muhammad dengan Isra Mi'raj ini, وجعل فيها أسرار. dan Allah telah meletakkan segala macam rahsia di dalamnya. فلهذا السبب Sebab itulah كل الأولياء أو عباد الله المقربين semua wali-wali ataupun para hamba-hamba Allah yang muqarrabin, الله يكرمهم Allah muliakan mereka بكرامات كثيرة dengan banyak kemuliaan. لأن سيدنا محمد Kerana Sayyidina Muhammad هو الذي فتح الأبواب. baginda lah yang telah membuka segala pintu. Soalan kedua. والسؤال الثاني من رشيد نطلب نصيحة الشيخ. طبعا الشيخ قد حضر على الهواء مباشرة كم مرة. نطلب نصيحتكم يا شيخ لمن يبدئ الصلوات وتلاوة ياسين والمولد النبوي. الناس يقولون هذا بدعة وهذه بدعة. نرجوكم يا شيخ. والله سؤال ما شاء الله ربنا ينورك. Demi Allah, soalan Masya Allah yang bertanya, semoga Allah menyerikannya. أنا بديت محاضرتي وقلت Saya mulakan kuliah saya tadi dengan berkata, قلت ساداتي سيداتي saya cakap tuan-tuan dan puan sekalian, وفوق كل وما أوتيتم من العلم لا قليل. firman Allah Ta'ala, apalah ilmu yang diberi pada kamu itu melainkan sedikit يعني sangat. الله لما يقول قليل Artinya bila Allah cakap sikit, يعني أقل من 1%. artinya kurang daripada 1%. فكيف تنكر Macam mana kamu mengingkari? أيها المنكر Wahai orang yang mengingkari أمور perkara-perkara وأنت إذا بلغت من العلم ما بلغت yang kamu ni, kalau berapa banyak ilmu pun kamu ada, لا تتجاوز 1%. tak lebih daripada 1%. فأرجوكم تأدبوا Maka saya mohonlah semua untuk مع beradab. الله ورسوله. Beradab dengan Allah, dengan Sayyidina واترك Rasulullah, الناس. dan biarkanlah masyarakat. إذا ربي لم يهديك Kalau Allah tak bagi kamu hidayat, أبكي على نفسك tangisilah dirimu sendiri. واطلب من الله Mintalah pada Allah أن يفتح مسامع قلوب للذكر والقرآن untuk membuka pendengaran hatimu untuk berzikir dan Quran والصلاة على رسول dan الله. bersalawat ke atas Nabi Rasulullah. يا سادتي سيداتي Tuan-tuan dan puan sekalian, إبليس iblis أنكر mengingkari, فطرده الله. lalu Allah halau dia. من أعظم الصفات السيئة Antara seganas-ganas, seburuk-buruk sifat yang buruk إلا هو الإنكار. ialah sifat ingkar. إذا لم تستطع أن تصدق Kalau kamu tak mampu untuk percaya, فيا أخي ويا أختي لا تكذبي. maka saudara, wahai saudari, janganlah mendustakan. لا تتبع التيار. Jangan main ikut aja. واخترعوا علم جديد الآن Jangan main ikut aja gelombang tak apa-apa. Sekarang mereka mencipta satu bidang ilmu baru. سموه علم الإنكار. Mereka bagi nama ilmu tu ilmu ingkar. وشيخ هذا العلم Dan syekh tok guru ilmu ni أبو نكير adalah bapa mungkar. اللي هو إبليس Bapa keingkaran, iaitu iblis الرجيم yang direjam, الشيطان syaitan الملعون. yang dilaknat. ألف هذا العلم Mengarang ilmu ni وأعطاه لأصحابه. dan dibagi pada member dia. فيا ساداتي Maka tuan-tuan sekalian, نخرج من الإنكار. kita keluarlah daripada sifat ingkar. اتركوا الناس في الذكر. Tinggalkanlah manusia nak berzikir, biarlah dia orang Surah zikir. Yasin. Ni surah Yasin. قلب القرآن. Hati Quran. سورة ياسين. Surah Yasin. سيدنا النبي يقول Sayyidina Nabi bersabda, لما قرأت له surah Yasin tu untuk apa yang dibacakan? جربها وشوف. Cubalah sendiri tengok. الصلاة على رسول الله Berselawat kata Sayyidina Rasulullah تجمعك برسول الله akan menghimpunkanmu dengan Sayyidina Rasulullah وتنورك ظاهر وباطن dan akan mencahayakanmu zahir batin وترزقك الاستقامة. dan merezekikan untukmu istiqamah. ليش نحرم الناس من هذا الخير Kenapa kita nak mengharamkan masyarakat menerima kebaikan ini? الذي يريد يقرأ القرآن؟ Siapa nak mengaji Quran? الحمد لله. الحمد لله. الذي يصلي على رسول الله؟ Siapa nak berselawat kepada الحمد Rasulullah? لله. Alhamdulillah. الذي يسبح؟ Siapa nak الحمد tasbih? لله. Alhamdulillah. الذي يستغفر؟ Siapa الحمد nak لله. istighfar? Alhamdulillah. فلهذا السبب Maka sebab inilah, يا سادتي tuan-tuan sekalian, وخاصة الأساتذة khususnya pada golongan ustaz-ustaz, أرجوكم saya mohon لا sangat, تؤذوا الطلبة janganlah menyakiti pelajar-pelajar. وتقولوا لهم Janganlah ustaz-ustaz bercakap pada para pelajar, لأني وصلتني ريبورتات كثيرة. sebab banyak report sampai pada saya, الأساتذة ustaz-ustaz في المدارس di sekolah-sekolah يقولوا berkata إسراء معراج رجب وشعبان صوموا bahawa puasa Rejab dan Syaban itu شرك وكفر وبدعة. adalah syirik, kufur, bid'ah. يا حبيبي Ya Habib, رسول الله Sayyidina ما Rasulullah مر عليه رجب وشعبان إلا صائم ورمضان صائم. tak pernah berlalu pada baginda itu Rejab dan Syaban melainkan baginda puasa sambung sampai Ramadan. هل هذا يكفي دليل؟ Tak cukup dalil ni?
رسول الله يقول Allah berfirman, ولكم في رسول أسوة حسنة. dan untukmu pada diri Sina Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. الرسول كان يصوم رجب Sina Rasul puasa Rajab, وشعبان Sya'ban, ورمضان. Ramadan. إذا ما تقدر تصوم Kalau kamu tak mampu nak puasa, معليش. tak apa. الجمعة الماضية كنت في شاعة مصلي مسجد صلاة الجمعة، Jumaat lepas saya solat di Masjid Syalam. فواحد من المنكرين سألني Ada seorang pengingkar datang bertanya saya عن عظمة رسول الله. tentang keagungan Sina Rasulullah. قلت له شوف المحراب Saya cakap, awak cuba tengok kat mihrab tu. ويقرأ فوق Baca atas tu. الله يقول Allah berfirman. الله يخاطب سيدنا رسول الله. Allah berbicara kepada Sina Rasulullah. ايش يقول له؟ Apa Allah cakap? فليولك قبلة ترضاها. يعني الله يدور رضا رسوله. Maka pastilah kami, kata Allah, akan menghadapkan kamu kepada kiblat yang kamu redha. Artinya Allah mencari redha Rasulnya. هل نفهم يا سادتي ساداتي؟ Apakah kita nak faham sekarang, tuan-tuan dan puan sekalian? أرجوكم Tolonglah.